sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-hikmat-Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu. Wahai yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas PDPR Cikgu. Hari ini hari Isnin 1 hari bulan Februari tahun 2021. Alhamdulillah, hari ini kelas yang kedua bagi tahun 2021 sejak PKP dilaksanakan. Okey, kita masih lagi belum berpeluang untuk bersemuka, untuk belajar bersama-sama dalam kelas, tapi cikgu harap ini tidak mematahkan semangat kamu untuk terus belajar. Okay, jangan harap kita nak bersemuka dekat kelas nanti baru nak belajar. Tak, kita mulakan daripada sekarang. Okay, sebelum kita teruskan pembelajaran yang seterusnya, cikgu nak ucapkan tahniah kepada mereka yang telah berjaya melibatkan diri dalam kelas PDPR cikgu yang pertama, yang dah siap latihan, yang betul latihan yang kamu jawab tu, tahniah cikgu ucapkan. Tapi yang tak berjaya lagi tengok tu, yang tak pernah hantar lagi tugasan cikgu harap kali ni kamu buat. Okey, sebab sangat rugi kalau kamu tinggal bila kita teruskan dengan kelas-kelas kemudian nanti. Okey, kalau kamu tak mulakan dari sekarang, nanti kamu akan lost, kamu akan tak faham, kamu akan blur. Okey, kalau kamu tahu pun kita anggaplah ini sebagai ulang kaji. Okey, hari ini kita masih dalam topik yang ketiga, bercerita tentang stok, sup dan sos. Tapi cikgu masih lagi nak bercerita tentang stok. Okey, minggu lepas kita memang belum habis lagi. Okey, cuma hari ini kita nak bercerita tentang jenis bahan untuk stok. Minggu lepas cikgu hanya terangkan dalam stok kita menggunakan daging ayam, kambing, lembu, ikan, kita gunakan tulang, kita gunakan kaki, kita gunakan filet ikan. Tapi apa bahan-bahan lain lagi untuk buat stok? Okey, ada empat. 3 lagi kamu tak tahu. Okay, hari ini cikgu akan tunjukkan kamu apa lagi 3 jenis bahan untuk stok. Okey, dah bersedia? Jom. Okey, ini dia. Jenis bahan untuk stok ada 4. Yang pertama, daging dan tulang. Okey, kamu dah sedia maklum, dah faham daging dan tulang, kaki apa sebagainya lah. Okey. Yang kedua, cecair. Cecair senang je. Cecair merujuk kepada air kosong lah. Okey, sebab kita tak mau dia kering. Sebab kadang-kadang nak buat benda-benda ni, stok ni, bahan-bahan stok ni, dia mengambil masa yang lama, 4 jam. Mana boleh nak bagi kering kan? Kenalah libatkan cecair, kena letak cecair ataupun air. Okey, itu bahan kedua untuk membuat stok, cecair, air putih. Yang ketiga, mirpuah. Okey, cuba sebut. Mirpuah. Mirpuah adalah bahan untuk menyediakan stok. Apa mirpuah? Dan yang keempat, perasa dan rempah. Okay, jadi hari ini kita nak sentuh tentang mirpuah. Dan nombor 4, perasa dan rempah. Perasa apa? Rempah apa? Adakah kita menggunakan gula? Adakah kita menggunakan garam dalam stok? Okey, kalau perasa, dalam perasa tu ada tak garam? Kita guna Ajinomoto ke? Okey.
Kalau nak tahu, stay tune. Okey, mirpuah. Okey, kalau kamu tengok gambar tu, ada warna hijau, ada warna oranye, ada warna putih. Boleh teka tak apa bahan-bahan tu? Putih ni apa? Macam rebung pun ada. Yang hijau ni apa? Macam daun sup je. Ya ke? Okey. Yang warna oranye ni nampak macam carrot lah. Tepi ni pun ada dah tunjuk bahagian carrot. Okey. Okey, ada 3 jenis. 3 ya. 3 jenis bahan yang digunakan. Hijau, putih, oranye. Okey, sebelum tu apa maksud mirpuah ni Cara nak sebut dia mirpuah. Sebutannya mirpuah. Okey, apakah maksudnya? Maksud mirpuah adalah campuran sayur-sayuran dan bawang. Dia dah bagi hint. Sayur-sayuran dan bawang. Rasanya antara 3 ni, mana bawang? Okey, ni. Ni adalah bawang. Ini adalah sayur-sayuran. Okey. Cantik warna dari hijau, ada warna oranye, ada putih. Ceria. Okey, campuran ya. Ingat, campuran sayur-sayuran dan bawang. Okey, 50% untuk sayur-sayuran dan 50% untuk bawang. Sama. Okey, tapi dekat sini sayur-sayuran ada 2. Ada hijau dan oranye. Okey, bahagilah antara 2 ni, dapatkan 50%. Dan putih ni bawang besar kot Bawang besar kot Bawang ni dijadikan sebagai 50%. Jadi yang mana banyak dekat dalam mirpuah ni? Warna oranye ke, warna hijau ke, warna putih? Okey, dia kata campuran sayur-sayuran dan bawang, 50% bawang. Jadi bawang warna putih ni lah banyak. Sebab yang lain ni campuran sayuran ni untuk mendapatkan jumlah yang sama seperti bawang. Okey, pening ke? Okey, relax. Benda ni senang sahaja. Okey, sayur apa? Bawang apa? Sayur tadi kita dah dapat teka tadi, lobak merah je. Ini bawang kan? Bawang apa? Bawang putih ke? Okey, rupanya. Okey, sukatan nisbah untuk menghasilkan mirpuah. Okey, bahan yang digunakan ialah bawang besar, lobak merah dan seleri. Okey, dekat dalam gambar ni dia nak buat putih sebab selalunya dekat dalam mirpuah ni dia menggunakan bawang besar jenis Holland tu. Bawang Holland tu dia lagi manis, lagi harum berbanding dengan bawang India tu. Okey, ini probably ialah bawang Holland. Okey, tapi bila dia cakap boleh menggunakan bawang besar, tak ada masalah. Kita boleh gunakan bawang besar yang kita selalu guna tu. Tapi sekarang ni bawang Holland lagi murah daripada bawang besar. Okey. Berapakah nisbah ataupun sukatan untuk menghasilkan mirpuah? Tak boleh kamu belasah je. Okey, bawang besar boleh 5 biji. Lobak merah setengah batang lah. Seleri dia tak 2 batang. Tak boleh sesuka hati. Kena ada nisbah, kena ada sukatan dia. Sebab bila kamu belajar KBS penyediaan dan pembuatan makanan ni, semuanya kena ikut, orang kata kena ikut dia punya peraturan lah. Okey, apa yang kamu belajar benda yang betul, buat benda yang betul. Okey, nisbah yang ditetapkan untuk membuat mirpuah ialah 2:1:1. Maksudnya, contohnya kita menggunakan mangkuk. Okey, mangkuk tu bawang besar 2 mangkuk. Okey, lobak merah berapa mangkuk? Lobak merah merujuk kepada 1 mangkuk dan seleri merujuk kepada 1 mangkuk. Boleh faham tak kat sini Kalau kita guna cawan, kalau kita guna cawan, sukatlah bawang besar 2 cawan, lobak merah 1 cawan dan seleri 1 cawan. Itu dia. Okey, nisbah yang betul akan menentukan rasa mirpuah yang akan terhasil. Kita tak nak rasa manis sangat sebab lobak merah terlebih. Okey, kita nak ada
rasa wangi-wangi bawang tu. Lepas tu seleri tu ada rasa-rasa masin. Okey, seleri ni ialah salah satu MSG semula jadi yang akan memberi rasa masin yang semula jadi. Okey, sebab tu dalam mirepoix ni kita tidak menggunakan garam. Okey, sebab dia sendiri bahan-bahan ni akan memberikan rasa masin. Kalau tak percaya buat seleri. Okey, jelas ya nisbah untuk bahan-bahan menghasilkan mirepoix. Senang sangat mirepoix. Okey, itu saja mirepoix. Kita tengok video. Okey, ni ya mirepoix. Okey, dia menggunakan sebatang lobak merah. Kena buang kulit dulu. Okey, potong dadu supaya mudah nak masak. Okey, seleri, batang seleri satu. Tengok tu dia gunakan lobak satu, seleri pun satu. Sama juga hiris secara dadu ke supaya mudah untuk masak. Okey, tengok tu 2 biji bawang Holland. Maksudnya dia mengikuti nisbah bahan-bahan untuk membuat mirepoix itu. Okey, video ni menunjukkan yang tukang masak ni dia menggunakan sedikit sahaja minyak. Tak, bukannya banyak. Macam nak deep fry, nak goreng ayam KFC tu tak. Tengok dia tumis bawang. Sedapnya bawang Holland ni. Bawang Holland ni manis berbanding dengan bawang besar. Kalau bawang besar dia macam merah-merah sikit kan. Ni bawang Holland okay. Kamu letak lobak merah. Masak sampai ke perangan, sampai layu. Kalau tak layu nanti dia punya zat-zat tak dikeluarkan lah. Okay. Rasa dia pun belum sedap. Jadi kena masak betul-betul sampai layu, sampai perang macam ni. Dah siap. Okay, kisarkan sampai hancur sebab untuk memudahkan proses penyimpanan. Sebab selalunya benda-benda macam ni kita buat dalam kuantiti yang banyak. Kita tak gunakan dalam satu masakan sampai habis. Boleh disimpan. Kenapa dia buat dalam cube tu? Supaya mudah untuk simpan. Jadi kalau macam nak masak sup, boleh guna 2. Jadi senang nak ambil kan. Bila dah beku tu, ambil sahaja. Kuantiti dia dah siap. Dah siap. Okey, inilah mirepoix. Sangat senang. Okey, mirepoix ni tujuannya adalah untuk menambah rasa dalam masakan. Okey, ringkasan video. Okey, apa bahan-bahan yang kamu gunakan dalam mirepoix? Adakah kamu boleh terangkan, sebutkan 3 jenis itu? Kemudian berapa nisbah yang digunakan? Nisbah bahan-bahan yang digunakan mestilah tepat. Kalau tak, mirepoix tu tak sempurna rasa. Okey, dan yang ketiga, teknik. Apakah teknik yang digunakan dalam menghasilkan mirepoix? Adakah mendidih, pendidihan, adakah teknik memanggang, adakah teknik deep fry? Boleh tak kamu sebutkan apakah tekniknya? Okey, itu adalah berkaitan dengan mirepoix. Seterusnya kita pergi kepada perasa dan rempah. Okey, perasa dan rempah ni yang ketiga ni. Okey, bila kita cakap perasa dalam penghasilan stok ni, dia tidak menggunakan garam, gula. Okey, sebabnya kita buat stok ni pun untuk kurangkan penggunaan garam, gula, untuk kurangkan penggunaan garam, gula tu, tetapi nak rasa dia sedap, masih sedap. Dia lebih kepada originally, perasa yang original daripada bahan-bahan makanan macam bawang, tulang. Okey.
Okey, bagi perasa dan rempah ada 3 jenis. Okey, yang pertama sekali ni sebutan dia bokegane. Okey, bokegane. Apakah dia? Adakah kita biasa menggunakannya dalam kehidupan seharian? Mak ayah ada tak guna bokegane ni? Kadang-kadang memang lepas ni kita kenal, memang kita ada guna, tapi nama dia pelik. Okay, nama ataupun istilah dalam bidang makanan, dalam bidang kulinari. Okay, kita tak menggunakan istilah ni, tapi benda-benda itu, kaedah itu kita gunakan. Okay, perasa dan rempah yang kedua ialah sachet d'épices. Sachet d'épices. Okay, apa sachet d'épices ni? Okay, dan yang ketiga adalah onion pick. Onion pick. Okey, ada 3 jenis perasa dan rempah. Sebutkan. Okey, cuba belajar sebut. Onion pick. Okey, yang paling susah sekali ni kot. Sachet d'épices. Okey, boleh teruskan latihan menyebut. Okey, kita seterusnya pergi ke apakah ringkasan maksud 3 perasa ni. Okey, dia sangat simple. Okey, ringkasannya memang simple benda-benda ni, bukannya complicated. Okey, kita pergi yang pertama. Bokegane. Tengok ni macam rupa ni macam ada daun-daun ke sayur ke, kemudiannya diikat bersama. Tapi sayur apa? Okey, bokegane ialah gabungan sayuran dan herba yang diikat bersama. Dia guna apa untuk ikat? Okey, yang kedua, okey, sayur-sayuran ataupun herba yang biasa digunakan ialah parsley, daun bay, thyme, celery, leek dan lobak merah. Okey, ini yang biasa digunakan. Ini herba ya. Lobak merah ni sayur-sayuran. Dia ikat bersama dengan menggunakan tali daging. Okey. Kenapa? Apa tujuannya diikat bersama? Tak boleh ke kalau kita campak je dalam periuk stok tu? Tak boleh, sebabnya tak nak dia berselerak dekat dalam periuk tu. Dan yang kedua, senang untuk dikeluarkan. Maksudnya kita dah siap buat stok tu, kalau tak ikat berselerak lah kan, hancur kan. Jadi kalau diikat tu senang untuk dikeluarkan. Boleh buat dekat rumah. Kamu ambil lah daun-daun herba, lobak merah, sayur-sayuran, celery pun boleh guna. Kemudian kamu ikat bersama-sama. Senang. Okey, yang kedua ialah sachet d'épices. Okey, nampak dekat gambar ni ada macam putih-putih ni macam kain. Okey, kain. Kemudian turut menggunakan daun-daun herba dan bawang putih. Okey, ni ibarat macam sup bunjuk lah ni. Sup bunjuk kan dalam tu dia ada herba-herba. Ada jintan putih lah, lada putih lah. Dia ikat bersama-sama masuk dalam sup. Okey, kenapa kena ikat? Sama je konsep dia, untuk memudahkan bahan tu dikeluarkan. Okey, tengok ni penerangannya. Ia adalah sejenis herba bunjut dibalut dalam kain maslin ataupun kain cheese. Orang barat menggunakan kain cheese-nya, kainnya saring cheese tu. Okay, maksudnya di sini dia menggunakan kain yang jarang lah. Tak menggunakan kain yang kasar, sebabnya kalau kita guna kain yang kasar nanti rasa herba atau zat herba tu tak meresap dalam masakan kita. Sebab itulah dia menggunakan kain yang nipis saja. Macam sup bunjut biasa kan, tengok sup bunjut macam tu lah. Okey, boleh buat sendiri ni kat rumah ni. Guna herba-herba yang ada, macam daun bay, thyme tu semua ada dekat kedai bakery. Bawang putih, lada hitam. Bahan-bahan dia pun simple saja. Okey, yang ketiga ni agak pelik sikit. Tak pernah try tapi lagi senang. Okey, onion pick. Onion pick ni hanya menggunakan bawang besar, belah 2. Lepas tu ambil daun bay dan cucukkan daun bunga cengkeh.
adik-adik macam ni, masuklah dalam stok. Ya Allah, mudah sangat ni. Daun bay ni kalau tak silap saya disebut sebagai daun salam. Betul ke tak? Sebabnya saya sendiri panggil daun bay saja. Okay, nampak tak dekat sini 3 jenis rempah ataupun perasa yang digunakan. Sebabnya daun-daun ni bawang putih memang kaya dengan perasa. Tak payah guna garam dengan gula, ataupun guna garam gula sedikit sahaja pun boleh memberikan rasa yang sangat sedap, yang original. Okey, kalau kita menggunakan garam juga, maksudnya dalam kuantiti yang biasa, dia masakan kita akan jadi lebih masin lah. Tak sedap pula masin terlebih kan. Okey, itu saja pembelajaran kita hari ini. Okey, ringkasannya tentang jenis bahan untuk stok. Okey, cikgu harap kamu faham apa yang disampaikan tentang jenis bahan untuk stok, terutamanya mir, buah dan 3 perasa dan rempah. Apa 3 perasa dan rempah yang cikgu sebutkan? Cikgu ada sediakan tugasan yang cikgu lampirkan di grup WhatsApp. Cikgu harap kamu boleh jawab dengan kadar segera dan tepat. Tapi tak apa, ambil masa kamu untuk menelaah dulu video ni. Okey, itu saja untuk kali ini. Jaga diri, stay at home. Allah jaga kita. Teruskan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.